Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzamil Mazuki, you can call me Zamil. Harap maaf saya tak dapat buat live kerana line kurang baik. Saya berada di Semporna, Pulau Semporna pada ketika ni. As you see behind, saya berada di one of the water chalet. Jadi saya ingin berkongsi mengenai pandangan saya mengenai kita panggil projek mampan dalam pelancongan, dalam industri pelancongan, projek mampan. Jadi di mana pelancongan ni sebenarnya sangat menyeluruh. Seperti yang saya selalu beritahu bahawa tourism ni is for all. Jadi apa saja pun yang kita involve, apa yang kita libatkan sebenarnya boleh dikaitkan dengan pelancongan. Boleh dikaitkan dengan pelancongan. Apabila kita makan, itu dipanggil gastronomy tourism. Apabila kita menari, itu dipanggil cultural tourism. Apabila kita keagamaan, dipanggil spiritual juga. Kalau bercakap mengenai benda-benda yang yang misteri, mistik, itu dipanggil sebagai paranormal tourism. So dia menyeluruh. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang di luar sana, apabila ingin menceburkan diri atau ingin mencuba projek-projek yang berasaskan pelancongan mampan, pelancongan mampan ni, pertama sekali kita kena ada passion. Jangan kita ambil projek ni sebab kita hanya nak melengkapkan projek. Kita kena buat projek ini berdasarkan apa yang kita minat. Kalau kita minat makan, jadi kita akan ada knowledge, kita akan ada ini mengenai makanan. Jadi bila kita bercakap mengenai makanan, kita ada segala-galanya yang perlu tahu mengenai makan. Jangan kita buat kerana kita nak melengkapkan ataupun sebab kawan kita. Jadi itu adalah paling penting. Kita perlu ada kemahuan, kita ada passion, dan kita ada sedikit knowledge. Kita perlu ada knowledge. Jangan kalau kita pasal sukan, kita suka sukan, kita go for sports tourism. Jadi banyak perkara yang boleh dijadikan dijadikan sebagai projek mampan dalam sports tourism juga. Jadi jangan bimbang. Kita ada banyak yang kalau jika tuan-tuan perempuan mengikuti program bimbingan kami, kita akan boleh membantu. Kita boleh membantu apa yang dirasakan perlu. Jadi saya tidak ingin bercakap mengenai projek yang telah saya bimbing dan apa yang telah saya lakukan. Cuma mungkin anda semua dah tahu apa itu 5 perkara. 5 perkara itu. Jadi pertamanya ialah produk. Apakah nama produk kita? Adakah produk kita ini satu kempen? Adakah produk kita ini satu keluaran? Jadi saya lebih suka dalam pelancongan ni, supaya ianya menyeluruh, saya lebih suka kepada kita jadikan ini satu kempen atau awareness, ataupun satu perkongsian di mana dia akan memanfaatkan semua. Jadi kalau kita hanya keluarkan satu produk boleh, tetapi dia ada dia punya limitation, dia ada kekangan dia di mana benda tu. Jadi kalau kita jadikan kempen, dia jadi satu awareness. Contohnya, jika kita nak buat kempen mengenai kesedaran, mana kita kata kesedaran kepentingan menjaga pulau-pulau di Malaysia. So apa dia punya ni, ialah kita boleh meluas. Kita boleh pergi kepada asasnya, macam mana menjaga kebersihan, macam mana nak buat beach clean up. Jadi kita boleh melibatkan ramai orang bila kata beach clean up tu, membersihkan pantai. Jadi kita dah melibatkan komuniti. Yang pertama. Yang kedua tu, bagaimana kita nak maintain airnya, maintain supaya orang ada kesedaran tidak membuang sampah. Itu dah jadi bab yang kedua. Jadi kita boleh kembangkan dengan mengadakan khusus ataupun dipanggil talk mengenai kepentingan pembuangan sampah benda semua. Dan ketiga, macam mana untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam laut, ataupun di bawah sana. Jadi dia dah banyak dia kembangkan. Jadi 5 perkara yang anda perlu tahu dalam GPM, dalam sustainability ini, dalam program ini, dan untuk ke arah projek mampan adalah pertamanya produk. Itu yang saya kata produk ni. Kalau awareness, dia kata kempen mengenai mengenai laut ataupun mengenai kesedaran pulau-pulau di Malaysia. Okey, itu boleh jadi satu produk ataupun satu kempen you nak buat.
dia boleh jadi banyak lagi. Okey, kita pergi pada P yang kedua. P yang kedua ialah kita ada produk, lepas tu proses. Prosesnya macam mana untuk nak melaksanakan program kesedaran atau awareness ini? Bagi contoh macam mana kita dengan siapa, bagaimana untuk mulakan? Kita kena ada buat permit, ataupun kita kena perlu ada register dengan stakeholder kita, ataupun siapa kan hotels ataupun resort. So itu proses daripada nombor 1 sampailah kalau ada 5 ke nombor 10 ke, jadi sampai akhirnya kita buat aktiviti tu. Contoh kalau kita akhirnya sekali kita buat aktiviti satu hari convention about island and pulau dan juga kebersihan atau apa, sampailah hari terakhir. Jadi itu adalah proses-prosesnya dan siapa yang terlibat. Itu akan membawa kita pada P nombor 3, iaitu people di Malaysia. So apa dia punya ni ialah kita boleh meluas. Kita boleh pergi kepada asasnya, macam mana menjaga kebersihan, macam mana nak buat beach clean up. Jadi kita boleh melibatkan ramai orang bila kata beach clean up tu, membersihkan pantai. Jadi kita dah melibatkan komuniti. Yang pertama, yang kedua tu bagaimana kita nak maintain maintain airnya, maintain supaya orang ada kesedaran tidak membuang sampah. Itu dah jadi bab yang kedua. Jadi kita boleh kembangkan dengan mengadakan khusus ataupun dipanggil talk mengenai kepentingan pembuangan sampah benda semua. Dan ketiga, macam mana untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam laut, ataupun di bawah sana. Jadi dia dah banyak dia kembangkan. Jadi 5 perkara yang anda perlu tahu dalam GPM, dalam sustainability ini, dalam program ini, dan untuk ke arah projek mampan adalah pertamanya produk. Itu yang saya kata produk tadi. Kalau awareness, dia kata kempen mengenai mengenai laut ataupun mengenai kesedaran pulau-pulau di Malaysia. Okey, itu boleh jadi satu produk ataupun satu kempen yang dia buat. Dia boleh jadi banyak lagi. Okey, kita pergi pada P yang kedua. P yang kedua ialah kita ada produk, lepas tu proses. Prosesnya macam mana untuk nak melaksanakan program kesedaran atau awareness ini? Bagi contoh macam mana kita dengan siapa, bagaimana untuk mulakan? Kita kena ada buat permit, ataupun kita kena perlu ada register dengan stakeholder kita, ataupun siapa kan hotels ataupun resort. So itu proses daripada nombor 1 sampailah kalau ada 5 ke nombor 10 ke, jadi sampai akhirnya kita buat aktiviti tu. Contoh kalau kita akhirnya sekali kita buat aktiviti satu hari convention about island and pulau dan juga kebersihan atau apa, sampailah hari terakhir. Jadi itu adalah proses-prosesnya dan siapa yang terlibat. Itu akan membawa kita pada P nombor 3, iaitu people. The more people, lebih ramai orang yang terlibat, lebih baik projek kita, lebih sustainable. Kenapa? Because itulah the key di dalam satu projek mampan ini. Maknanya dia akan berterusan, dia akan projek mampan ni akan menghasilkan sumber kewangan dan juga kelangsungan kepada semua yang adil. Itu adalah mampan. Jadi kalau macam laut, macam kita kata laut ataupun bukit dan gunung, itu dia bukan mampan lah itu. Itu dia panggil kelestarian. Tapi kemampanan ni lebih kepada dalam usaha atau inisiatif tu, ataupun cadangan dalam dia punya ni. Okey, jadi kita dah ada 3 P. Ingat tadi produk, lepas tu ada proses caranya, dan yang ketiga tadi adalah the people. Because itulah the key di dalam satu projek mampan ini. Maknanya dia akan berterusan, dia akan projek mampan ni akan menghasilkan sumber kewangan dan juga kelangsungan kepada semua yang adil. Itu adalah mampan. Jadi kalau macam laut, macam kita kata laut ataupun bukit dan gunung, itu dia bukan mampan lah itu. Itu dia panggil kelestarian. Tapi kemampanan ni lebih kepada dalam usaha atau inisiatif tu, ataupun cadangan dalam dia punya ni. Okey, jadi kita dah ada 3 P. Ingat tadi produk, lepas tu ada proses caranya, dan yang ketiga tadi adalah the people. Selepas dari people, kita ada apa? Kita ada planet. Planet tu dia lebih kepada alam sekitar. Jadi saya cadangkan you all untuk pilih sesuatu yang lebih mudah. Jadi kadang-kadang ada yang tanya saya, macam mana ni saya nak buat projek. Contoh, saya ada seorang pelajar saya, dentist.
dia nak buat pasal oral care ya, mana penjagaan kesihatan apa ni, gigi apa semua, tapi macam mana nak melibatkan dengan planet. Jadi apabila kita pilih tajuk yang betul, apabila kita melaksanakan satu kempen yang betul, dia ini akan terhasil. Dia boleh terhasil apabila saya bagi cadangan bahawa untuk menjaga kebersihan oral gigi dipanggil mouthwash, pencucian mulut. Pencucian mulut tak semesti beli daripada bahan-bahan yang mahal, bukan tak perlu beli di farmasi. Mungkin ada di sekitar kita ada pokok-pokok mint, pudina. Kita ada pokok-pokok sirih yang selama ni tumbuh terbiar merata, tak tahu ni tak digunakan. Kita boleh dikutip dan itu boleh dijadikan sebagai satu asas untuk penjagaan kebersihan oral kesihatan mulut atau gigi kan. Boleh mengelakkan daripada kanser gigi, saya pun tak pernah dengar seperti kita kanser gigi ya, kanser mulut or something, dipanggil oral cancer ya. Jadi itu adalah planet. Di mana kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita untuk dijadikan satu ini. Jadi dia tidak terbuang, tak sia-sia ya. Dan juga macam contoh macam brush gigi yang digunakan boleh dijadikan sebagai, jangan dibuang, boleh dijadikan sebagai satu bahan kegunaan yang lain. Contoh boleh jadikan arts, jadikan satu bentuk seni dan boleh dijual ya. Benda tu boleh dijual. Jadi itu adalah planet, contribution kita kepada planet. Jadi maknanya kalau kita terlibat dalam oral, kesihatan oral, tiba-tiba benda semua tu terbuang, tak diguna semula. Jadi cara macam projek yang berasaskan pelancongan mampan pelancongan mampan ni, pertama sekali kita kena ada passion ya. Jangan kita ambil projek ni sebab kita hanya nak melengkapkan projek. Kita kena buat projek ini berdasarkan apa yang kita minat. Kalau kita minat makan, jadi kita akan ada knowledge, kita akan ada ini mengenai makanan. Jadi bila kita bercakap mengenai makanan, kita ada segala-galanya yang perlu tahu mengenai makan. Jangan kita buat kerana kita nak melengkapkan ataupun sebab kawan kita. Jadi itu adalah paling penting. Kita perlu ada kemahuan, kita ada passion dan kita ada sedikit knowledge. Kita perlu ada knowledge. Jangan kalau kita pasal sukan, kita suka sukan, kita go for sports tourism. Jadi banyak perkara yang boleh dijadikan boleh dijadikan sebagai projek mampan dalam sports tourism juga. Jadi jangan bimbang, kita ada banyak yang kalau jika tuan-tuan perempuan mengikuti program bimbingan kami, kita akan boleh membantu. Kita boleh membantu apa yang dirasakan perlu.